Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya berjasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, seperti yang kita sudah sedia maklum, kebanyakan pada kita sudah pun mengetahui bahawa semalam Saudara Khairul telah mengadakan satu sidang media bagi menyatakan isu berkenaan dengan tuntutan air citra sebanyak RM10,000. Dan sidang media ini adalah bagi menggantikan daripada sepatutnya dilakukan perjumpaan dengan pihak istana bagi kali kedua untuk penyerahan memorandum kali kedua, tetapi orang kata perkara tersebut telah pun dibatalkan atas nasihat daripada pihak-pihak tertentu. Dan pergerakan yang dilakukan oleh Abang Khairul ini telah pun mengambil tindakan untuk menghentikan perjumpaan dengan membatalkan perjumpaan dengan pihak istana. Namun beliau menggantikan perkara tersebut dengan satu sidang media bagi menyampaikan mandat daripada rakyat, terutama sekali daripada kalangan pencarum, yang mana mandat ini adalah ataupun apa yang disampaikan adalah berkenaan dengan deklarasi bagi tuntutan untuk air citra sebanyak RM10,000. Okey, dan daripada kenyataan beliau dalam video tersebut, saya boleh rumuskan bahawa deklarasi ini adalah tujuan yang paling utama sekali adalah bagi mengelakkan daripada rakyat, daripada golongan pencarum ini, daripada terputus wang tunai ataupun terputus bantuan tunai. Sebab itu tuntutan ini diteruskan bagi memastikan kelestarian hidup, sama ada dalam bentuk untuk kegunaan harian, sama ada untuk membayar hutang, bil-bil, dan juga apa sahaja perkara atau apa sahaja alasan, ianya adalah untuk kelestarian kehidupan seharian daripada pencarum, termasuk juga dengan mereka yang terlibat dengan musibah banjir. Okey, jadi kita berterima kasih banyak kepada Abang Khairul kerana menyatakan lagi sekali apa yang dikehendaki oleh pencarum, menyampaikan mesej kepada pihak yang berkenaan agar untuk mempertimbangkan bagi melanjutkan pengeluaran air citra sebanyak ataupun sehingga RM10,000 ini. Dan dalam masa yang sama, 2 hari lepas, Datuk Seri Najib juga telah pun berkongsi. Okey, daripada perkongsian beliau, 3 perkara yang beliau nyatakan, dan perkara yang ketiga yang saya ingin sentuh di sini adalah jadi kita sarankan untuk pengeluaran kereta akhir one final time, bukan banyak pun, cuma naikkan air citra daripada RM5,000 kepada RM10,000. Itu pun wang mereka sendiri, bukannya wang kerajaan. Dan sudah tentu jika kita mengharapkan bantuan, contohnya daripada segi sudut bantuan BKM tu, jika kita nak minta dinaikkan sehingga sekali ganda, 2 kali ganda dan sebagainya, sudah tentu ianya membebankan pihak kerajaan. Namun cadangan untuk pengeluaran daripada wang simpanan KWSP ini adalah salah satu cadangan yang baik, kerana pencarum sebenarnya mempunyai satu hubungan yang unik dengan pihak KWSP, yang mana daripada berpuluh tahun dulu diwujudkan KWSP ni atas dana daripada kerajaan. Kemudian pencarum belum mencarum, majikan juga belum mencarum, dan hasil daripada caruman kedua belah pihak ini, wang tersebut digunakan untuk pelaburan bagi membolehkan memberikan pulangan kepada pencarum. Jadi kita mempunyai hubungan yang unik sebenarnya dengan pihak KWSP. Jadi selepas berpuluh tahun pihak KWSP menguruskan dana caruman kita daripada pihak majikan dan mendapat keuntungan yang banyak berbilion ringgit. Jadi dalam satu keadaan yang berlaku tanpa disangka ini, dalam tempoh pandemik COVID-19 yang berlaku pada tahun lepas, jadi saya rasa keberkesanan setakat ini daripada pengeluaran air lestari, air sinar dan juga air citra itu adalah sangat berkesan dan juga sangat baik. Namun ianya terpaksa dituntut untuk diteruskan bagi membolehkan pencarum-pencarum yang masih memerlukan ini untuk keluar daripada kepompong
yang mereka berada sebelum ini, yang mana mereka terperangkap di dalam isu-isu kehilangan pendapatan, pengurangan pendapatan dan sebagainya, bagi membolehkan mereka ini meneruskan kehidupan seharian mereka dengan lebih baik. Sekurang-kurangnya satu tempoh masa yang lebih panjang sedikit diberikan kepada mereka untuk mereka membuat persediaan bagi keluar daripada segala kesusahan yang mereka alami. Okey. Dan kemudian saya melihat juga daripada posting Datuk Seri Najib yang menyatakan kenapa tuntutan untuk Citra ini diteruskan, dituntut, dan juga beliau memberikan cadangan. Jadi salah satu cadangan beliau adalah tidak mustahil pada masa hadapan sekiranya kita beri bayaran one-off special untuk BRIM ataupun BKM, Bantuan Keluarga Malaysia, sebanyak RM2,500 setiap keluarga jika dibayar secara tunai, ataupun berikan sebanyak RM5,000 jika keluarga tersebut bersetuju untuk dimasukkan ke dalam akaun kedai BSP bukan secara tunai. Maksudnya diberikan pilihan, kalau nak ambil tunai, ambil cash RM2,500 secara one off. Tetapi kalau rasa tak perlukan tunai, bukan rasa tak perlukan tunai, cuma rasa nak masukkan bantuan ni ke dalam akaun kedai BSP, diberikan sehingga RM5,000. Perkara ini tidak mustahil untuk direalisasikan. Tambahan juga dengan hasil-hasil pelaburan dan juga dividen daripada kedai BSP itu sendiri, yang mana mendapat keuntungan yang agak besar daripada segala pelaburan yang mereka lakukan. Mungkin pihak lembaga hasil daripada Kementerian Kewangan sendiri boleh bekerjasama dengan pihak kedai BSP bagi merealisasikan cadangan kemasukan sehingga RM5,000 ke dalam akaun kedai BSP jika mereka ini tidak mengambil bayaran secara tunai. Mungkin pihak kedai BSP boleh mengeluarkan beberapa dana, beberapa persen dana. Mungkin pihak kedai BSP membayar 50% dan pihak lembaga hasil seperti yang kita tahu setiap tahun membayar untuk BPR, BPN, BKC dan juga akan datang untuk BKM. Mungkin 50% adalah daripada pihak lembaga hasil dan lagi 50% adalah daripada pihak kedai BSP. Jadi segala cadangan ini adalah tidak mustahil dan tidak sukar untuk dilaksanakan dalam keadaan kita tengok apabila agensi, organisasi, kumpulan wang ataupun lembaga semua orang kata dalam keadaan yang pelaburan mereka mendapat pundangan yang baik, kutipan cukai mereka mendapat kutipan yang baik, hasil-hasil negara pun dalam keadaan yang baik, harga minyak sawit pun tinggi, minyak masak pun sekarang mahal. Jadi ini menunjukkan ekonomi dari segi kutipan dan sebagainya berada dalam landasan yang agak baik, dan cadangan ini boleh direalisasikan. Dan yang terakhir sekali yang saya menarik untuk berkongsikan kepada anda semua di sini adalah tiada perasaan yang amat perlu akan keluarkan, yang tidak perlu akan terus simpan. Ini termasuk belia hari ini. Perkara ini saya pernah kongsikan sebelum ini dan Datuk Seri Najib highlight dalam posting beliau beberapa hari lepas. Jika kita membenarkan undi 18 tahun dan memberikan kuasa, memberikan kepercayaan dan memberikan tanggungjawab kepada mereka yang berusia 18 tahun ini untuk memilih kerajaan, kenapa pula kita tak yakin mereka tidak akan bertanggungjawab pada masa hadapan mereka sendiri? Maksudnya apabila kita, perkara yang mudah lah, cara yang nak sampaikan adalah paling mudah. Bila nak pilihan raya, mana-mana pihak daripada pembangkang, pihak pemerintah dan sebagainya, kita yakin rakyat boleh membuat keputusan yang tepat, kita yakin rakyat kita bijak, kita yakin rakyat kita tahu dan sebagainya. Semua adalah perkara yang positif. Di situ hendak menunjukkan bahawa rakyat ini matang. Maksudnya daripada umur yang boleh mengundi itu 21 tahun, tetapi apabila diberikan kepada umur sehingga 18 tahun, menunjukkan kita yakin umur sehingga daripada bermula daripada 18 tahun ini juga matang dalam membuat keputusan, memilih masa depan mereka, memilih siapa pemerintah mereka. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang sama konsepnya juga dengan pengeluaran kedai BSP. Kita yakin jika diteruskan untuk pengeluaran sehingga RM10,000 ini, akan ada juga yang berfikir mungkin mereka ini tidak memerlukan, jadi mereka tidak akan mengeluarkan. Jadi kata yang paling mudah di sini, teruskan untuk tambahan pengeluaran sehingga RM10,000 dan beri pilihan kepada pencarum sama ada hendak mengeluarkan ataupun tidak. Selain daripada ramai yang masih lagi orang kata tak dapat nak meneruskan kehidupan seharian mereka seperti sedia kala dan mereka masih lagi memerlukan bantuan tunai, ada juga sebilangan yang mana sebelum ini tidak mahu mengambil air Citra, tidak mahu mengambil air Sinar, tidak mahu mengambil air Lestari ataupun sebagainya,
Tetapi selepas daripada Arcitra ni ditutup pada bulan 9, 30 hari bulan 9, dalam bulan 10, dalam bulan 11, sesuatu perkara yang telah berlaku. Jadi pada waktu itu mereka ini mungkin telah kehilangan pendapatan, kehilangan sumber pendapatan, ataupun mengalami kekurangan pendapatan. Ada yang berlaku selepas dalam tempoh orang kata kita sekarang proses kepada recovery, proses beralih kepada fasa yang lebih baik dalam bentuk ekonomi dan juga kesihatan. Tetapi ada juga yang mengalami musibah selain daripada banjir daripada segi pendapatan dalam tempoh sekarang. Jadi mereka ini tidak berpeluang dan tidak hari itu tidak mengambil sebarang pengeluaran daripada KWSP. Tetapi sekarang ini mereka merasakan macam mana ni? Mereka macam memerlukan. Jadi peluang juga wajar diberikan kepada mereka, kerana walaupun pelbagai inisiatif dalam bentuk pinjaman diberikan, tetapi realitinya pinjaman perlu dibayar. Walaupun ada moratorium melalui program urus yang mana memberikan tambahan bayaran bulanan, mengurangkan bayaran bulanan, kata kunci dia adalah bayaran. Maksudnya masih perlu dibayar. Ya, kita tahu hutang bajet dan hutang perlu diselesaikan, hutang perlu dibayar. Kita tidak boleh memberikan sebarang alasan dalam menyelesaikan hutang. Hutang ni wajib hablum minallah hablum minan nas. Okey, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Jadi bila kita berhutang dengan orang, berhutang dengan bank dan sebagainya, kita perlu wajib bayar. Kita tidak boleh memberikan sebarang alasan. Cumanya apa yang nak di-highlightkan di sini adalah hutang ni tetap perlu bayar walaupun distruktur dan sebagainya. Jadi apa kaedah yang paling terbaik untuk membantu rakyat daripada golongan pencarum ni adalah dengan meneruskan pengeluaran untuk KWSP. Kita minta tak banyak pun. Kalau ikut tuntutan asal, saya dah cakap banyak kali, tambahan sebanyak RM5,000 sahaja menjadikan jumlah total untuk Arcitra ni adalah RM10,000. Tetapi jika kerajaan ataupun pihak KWSP mampu merealisasikan lagi satu pengeluaran sehingga RM10,000, itu adalah lebih baik dan diberikan pilihan 100% kepada pencarum berdasarkan kelayakan ataupun berdasarkan baki wang di dalam akaun mereka. Jadi saya harap dengan pelbagai orang kata perkongsian, dengan pelbagai sidang media, tuntutan dan sebagainya, desakan dan sebagainya, jadi kita harap kerajaan mengambil serius dan mempertimbangkan perkara ini untuk membantu meringankan beban rakyat. Saya sering kali bercakap tentang isu ini. Kita bercakap tentang masa hadapan, tetapi tanpa masa hari ini, tanpa hari ini, tanpa hari esok, tidak akan ada masa hadapan. Hari ini rakyat masih lagi sukar untuk meneruskan kehidupan mereka. Mereka masih lagi memerlukan bantuan dalam bentuk tunai. Jadi apa yang terbaik adalah meneruskan pengeluaran daripada KWSP instead of menggunakan ataupun meningkatkan bayaran BKM dan sebagainya yang mungkin meningkatkan perbelanjaan negara. Teruskan saja melalui pengeluaran daripada KWSP, dan pihak KWSP saya yakin dapat melakukan sesuatu bagi memberikan pulangan yang lebih baik kepada pencarum sehingga mencapai kepada usia persaraan kelak. Okey, jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini, dan insyaAllah jika ada sebarang isu-isu terbaru saya akan berkongsikan kepada anda semua. Dan bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah, pandangan ataupun komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.